Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak cikgu? Hari ini cikgu harap semua orang dalam keadaan yang sihat sejahtera ya. Okey, hari ini kita teruskan dengan bab yang ke-10. Minggu lepas rakan anda telah pun menerangkan tentang bab 10 juga, tapi bahagian yang lebih ke depan saya cuba terangkan dahulu konsep bahagian awal dahulu ya. Okey, iaitu yang pertama sekali 10.1 konsep teknologi hijau. Okey, kemudian kita akan melihat tentang ciri-ciri produk teknologi hijau, dan yang ketiga insya-Allah kalau iaitu contoh produk teknologi hijau lah. Okey, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pelajaran cikgu harap murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua ciri produk teknologi hijau ni berserta dengan contoh yang betul. Baiklah, pertama sekali kita kena faham apakah yang kita tahu tentang teknologi hijau ya. Sebenarnya teknologi hijau ni adalah merujuk kepada pembangunan yang pertama ataupun dan juga aplikasi Yang pertama sekali adalah dari segi produk produk. Keduanya adalah dari segi peralatan, dan yang ketiganya adalah dari segi sistem. Ketiga-tiga ini pembangunan dan aplikasi ketiga-tiga item ini adalah untuk bertujuan untuk memelihara dan juga memulihara alam sekitar serta alam semula jadi kita lah. Jadi ia amat penting ya. Sebenarnya aplikasi teknologi hijau ni adalah selaras dengan konsep pembangunan lestari. Pembangunan lestari itu maksudnya kita nak melakukan pembangunan, dalam pada yang sama kita cuba sedaya upaya untuk mengekalkan apa yang ada, sumber alam yang ada lah, alam semula jadi yang ada. Kita tak boleh menolak pembangunan, tapi dalam pada yang sama kita cuba meminimumkan kemusnahan alam sekitar dan sebagainya ya. Kenapa kita perlu buat begitu? Kerana pembangunan yang kita laksanakan ini bukan sahaja perlu memenuhi keperluan kita dalam keadaan semasa yang kendak sekarang, tapi kita juga perlu menjaga untuk kita wariskan ia bagi generasi di masa akan datang. Jadi maknanya kitalah yang bertanggungjawab untuk memastikan generasi akan datang ini dapat menikmati kualiti hidup yang sama macam yang kita hadap sekarang, udara segar, menikmati pemandangan yang indah dan sebagainya. Kalau kita tak jaga, tak menghasilkan teknologi hijau, maka konsep ni tak mengamalkannya, maka kemungkinan generasi akan datang kita wariskan satu kawasan keadaan yang alam semesta, alam semula jadi yang dah hilang, yang dah pupus, pengudaraan yang tak bagus dan sebagainya. Okey. Baiklah, selain daripada itu kita lihat juga sebenarnya teknologi hijau ni mempunyai tujuan atau matlamat seperti pertama sekali adalah, paling penting adalah meminimumkan kesan negatif yang dilakukan oleh manusia. Kesan negatif yang dilakukan oleh aktiviti-aktiviti manusia lah. Ada macam-macam aktiviti kan yang manusia buat kan. Jadi kita nak meminimumkan lah impak ataupun kesan aktiviti manusia ni. Kemudian kita juga nak melihat teknologi hijau ni dari segi kesihatan, meningkatkan tahap kesihatan kita dalam kehidupan kita lah sehari-hari. Tadi cikgu dah beritahu supaya kita dapat wariskan apa yang kita rasa sekarang ini untuk generasi akan datang. Okey. Kemudian kita juga nak melindungi kita punya ekosistem kita. Kita nak melindungi ekosistem semula jadi kita. Kan seboleh-bolehnya, walaupun pembangunan kita lakukan, tapi ekosistem kita cuba kekalkan. Kemudian kita nak lihat juga dari segi aktiviti iaitu mengurangkan impak negatif. Mengurangkan impak negatif manusia lah. Apa yang manusia buat, impak negatif, perkilangannya, pembangunan pembinaannya sebagainya, kita nak cuba kurangkan. Okey. Dan yang terakhir adalah teknologi hijau ni sebenarnya boleh menghasilkan pendapatan dari segi ekonomi. Produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya dapat menghasilkan juga
Walaupun kita nak mengekalkan keindahan udara kita, tapi dalam pada yang sama, produk yang kita hasilkan juga berguna untuk kita, lebih memudahkan dan sebagainya. Okey, soalan saya yang pertama ialah senaraikan 3 ciri-ciri produk teknologi hijau. 3 markah. Okey. Selepas ini kita akan lihat tentang ciri-ciri produk teknologi hijau. Okey, jadi cikgu berikan dulu soalan yang pertama. Cikgu nak 3 ciri-ciri produk teknologi hijau. 3. Okey, bila kita kata senaraikan, maka yang keperluan kita adalah fakta sahaja. Berapa fakta yang kita nak? Kita nak 3 fakta, iaitu F1, F2 dan juga F3. Fakta sahaja. Alright. Baik, kita teruskan dengan ciri-ciri produk teknologi hijau. Okey, ciri-ciri produk teknologi hijau. Kita tengok yang pertama sekali adalah produk tersebut yang produk-produk teknologi hijau ni mestilah yang boleh dikita semula ataupun melalui amalan 5R, kan 5R. 5R. Boleh kita semula. Baik, yang kedua, ciri-cirinya yang kedua adalah jimat tenaga. Jimat tenaga. Ni yang kedua, jimat tenaga. Ciri produk yang kedua adalah jimat tenaga, iaitu menjimatkan penggunaan tenaga dan juga sumber bahan api. Jadi produk teknologi hijau mestilah ada ciri ni. Kalau tidak, kalau dia membazirkan sumber bahan api, tak gunalah, kan. Kita cipta kereta katakan, tapi kereta kita bukannya menjimatkan, lebih memerlukan bahan api yang lebih banyak. Maka bila memerlukan bahan api yang lebih banyak, menyebabkan bahan api fosil tadi tu, seperti petroleum yang kita gunakan, lebih banyak kita gunakan, menyebabkan menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfera. Tak gunalah. Kita mesti gunakan cipta kereta ke apa ke, dia walaupun masih gunakan petrol, tetapi kita dah kurangkan penggunaannya, ditambah dengan hybrid, dibantu dengan lain-lain. Jadi adalah produk-produk yang akan dihasilkan tu. Okey, seterusnya ialah berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar kita. Produk kita tu berupaya untuk meminimumkan. Contoh tadi cikgu cakapkan, menghasilkan kenderaan hybrid contohnya. Banyak kan dalam sekarang ni kan, ada jenama-jenama kenderaan. Walaupun gunakan petrol, tapi dia dah mengurangkan. Ada timbul eco kat situ dan sebagainya, kan. Okey, seterusnya ialah kita lihat produk hasil inovasi. Produk hasil inovasi. Maksudnya penghasilan produk telah pun melalui proses inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Okey, telah diinovasikan melalui teknologi tertentulah, supaya dia dapat menjaga keharmonian manusia dan juga persekitaran. Okey, seterusnya selamat. Seterusnya adalah selamat. Produk yang dihasilkan tu mestilah produk yang selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang lebih sihat dan lebih baik. Kalau kita cipta pun tak selamat digunakan, tak guna juga, kan. Berbahaya, tak guna. Mesti yang selamat lah. Walaupun kita mencipta suatu produk untuk menjaga alam sekitar kita sebagainya, tapi nyawa kita mesti kita utamakan. Okey, seterusnya adalah mana yang seterusnya? Okey, ini dia. Gas rumah hijau yang rendah menghasilkan produk itu dapat menghasilkan satu-satu produk yang dapat merendahkan penghasilan gas rumah hijau. Kita tahu kan, kalau dia produk tu boleh menghasilkan gas rumah hijau, membebaskan gas rumah hijau, menyebabkan banyaknya kandungan karbon dioksida di atmosfera, dan akhirnya akan menyebabkan peningkatan
suhu, peningkatan suhu. Itu kita tak nak lah. Okey, seterusnya adalah guna tenaga boleh diperbaharu. Guna tenaga boleh diperbaharu. Maksudnya produk teknologi hijau ni menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Kita tak naklah guna bahan-bahan yang mudah habis. Bila guna tak boleh diperbaharui. Kita nak guna bahan-bahan yang boleh diperbaharui. Itu dia maksudnya. Okey, banyak kan bahan-bahan yang boleh diperbaharui. Cahaya matahari boleh diperbaharui, takkan habis kan. Air boleh, takkan habis. Alright, tu contohnya. Okey, kemudian tu produk piawaian produk yang tinggi, piawaian produk yang tinggi iaitu piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Kita nak yang terbaik lah. Produk yang kita hasilkan mempunyai satu piawai, standard piawai tertentu yang ditetapkan oleh badan dunia lah. Okey, dan yang terakhir adalah mestilah yang dia menggunakan teknologi yang tinggi, iaitu mudah digunakan kerana teknologi yang dicipta untuk kegunaan manusia. Dia teknologi tinggi dan juga mudah digunakan. Okey, ini adalah ciri-ciri produk teknologi hijau. Okey, lepas ni kita perhatikan apa pula produk-produk yang telah wujud dalam sekitar kita ini, yang apa dia tu, kemudian tu yang telah pun dicipta yang mempunyai ciri-ciri produk teknologi hijau. Cuba kita fikirkan. Okey, inilah contoh produk teknologi hijau yang telah pun sebenarnya dipraktikkan di dunia kita ini. Okey, yang pertama sekali, okey, ada 4 teras. Kita kena tahu ada 4 teras utama yang kita titik beratkan satu-satu produk tu lah. Iaitu teras pertama ialah yang kita panggil sebagai tenaga. Yang kedua, teras ekonomi. Yang ketiga, teras alam sekitar. Dan yang keempat adalah teras sosial. Okey, ini kita nak mencipta produk, kita berpandukan kepada 4 teras ini. Okey, 4 teras, 4T. 4 teras ni lah. Okey. Baik, kita tengok yang pertama ialah dari segi tenaga. Tenaga. Dari segi tenaga ni, produk yang teknologi hijau ni hendaklah yang kurang menggunakan bahan api fosil kan. Banyak kan kenderaan-kenderaan yang dah kurang menggunakan bahan api fosil. Ada banyak kan. Banyak. Ni contoh kereta ni lah. Okey, kemudian tu yang keduanya dari segi tenaga, mestilah produk tu mempromosikan kecekapan guna tenaga. Maksudnya jimat. Yang contoh-contohnya adalah seperti kereta elektrik kan, kereta hybrid, kenderaan elektrik, biodiesel, NGV. Macam di Putrajaya gunakan bas NGV, di Melaka dia beli bas elektrik yang menggunakan elektrik contohnya kan. Kajak ni Melaka nak beli kan. Okey, seterusnya yang kedua adalah dari segi ekonomi. Teras yang kedua adalah dari segi teras ekonomi. Okey, apa dia? Okey, untuk produk teknologi hijau ni mestilah produk tu dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Teknologi canggih. Contohnya ni yang di atas ni. Contohnya ini kita panggil sebagai fotovolta. Fotovolta. Ada panel solar dekat atas tu. Ini ada solar ni. Kalau kita pergi melalui lebuh raya utara selatan kan, kalau kita naik daripada Jasin tu, menghala ke Aikro, seperti Aikro tu sebelah kanan ada banyak besar satu kawasan tenaga solar kat situ. Luas, banyak panel tenaga solar telah dibuat lah. Jadi maknanya kerajaan negeri Melaka antara contoh agaknya dah mula untuk menghasilkan tenaga elektrik melalui industri fotovolta ni. Siapa yang pergi ke orang selatan dia tahulah antara Tol Jasin dengan Tol Aikro. Di sebelah kanan ada kalau menghala ke utara. Okey, kalau menghala ke selatan di sebelah kiri lah. Okey, kemudian tu teras yang ketiga adalah teras alam sekitar. Apa dia? Okey, teknologi hijau ni, produk ni memberi kesan yang paling minimum terhadap alam
sekitar, paling minimum. Walaupun ada kesan tapi paling minimum. Okey, contohnya ialah produk biodegradasi. Kan? Ni contoh beg plastik dah banyak kan, beg plastik biodegradasi kan, dah banyak. Lembut je plastik dia tu dia mudah dilupuskan lah. Kemudian tu contohnya baja kompos. Baja kompos juga satu contoh produk yang dihasilkan melalui teras alam sekitar. Okey, yang terakhir adalah produk dari segi teras sosial. Teras sosial apa dia? Produk teknologi hijau ni mestilah dapat mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Okey. Contohnya pengangkutan awam ni dapat tak meningkatkan kualiti hidup masyarakat? Selesa kan, ada nyaman lepas tu bunyinya lebih perlahan yang lebih slow berbanding menggunakan kereta api diesel yang dulu kan. Kereta api elektrik ni lebih senyap kan. Kalau di Jepun, di Korea, di negara-negara China yang maju kan, mereka mencipta kereta api yang lebih canggih kan, bunyi pun dah terminimum yang mungkin kan. Lepas tu pantas, selamat, selesa. Tu dia Okey, selain daripada pengangkutan awam ni, ada juga produk lain seperti bekas makanan mesra alam kan. Dalam buku teks dia ada tunjukkan contoh di muka surat 152 tu kan. Bekas makanan daripada ubi kayu. Tu contoh. Jadi inilah 4 teras utama, 4 teras terhadap penghasilan produk teknologi hijau terhadap dunia kita ini di alam untuk kita gunakan. Okey, soalan yang kedua adalah produk teknologi hijau dapat mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia pada hari ini. Huraikan. Huraikan. Bila huraikan, tengok kata kerjanya adalah huraikan dan markahnya adalah 6. Jadi bila huraikan, biasanya soalan ini muncul, huraikan ini muncul di bahagian C, bahagian soalan esei. Itu soalan esei. Jadi maknanya awak kena menggunakan penanda wacana lah. Penanda wacana yang betul buat dalam perenggan. Dalam perenggan penanda wacana yang betul. Okey, kita perlukan berapa ni? Okey, kita perlukan fakta, betul. Dan kita juga perlukan huraian. Kita perlukan fakta dan kita perlukan huraian untuk soalan yang kata huraikan. Okey, berapa yang kita perlukan? Ya, betul. Sebelum tu kita juga perlukan contoh. Dia ada F, ada H, ada C. Jadi kita perlukan 2 fakta, 2 huraian dan juga 2 contoh. Okey, 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Okey. Sila jawab dulu, nanti kita akan buat ada sesi perbincangan, nanti cikgu akan bersama-sama dengan kamu. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera, jumpa lagi.